Anwar bakal tumbang di Dewan Negara. Bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menutup mulut penentang yang meragui sokongannya apabila meraih undi percaya di Dewan Rakyat. Tetapi ia boleh menjadi cerita berbeza bagi Dewan Negara. Pada masa ini, terdapat 35 senator atau ahli Dewan Negara di pihak kerajaan dan 16 daripada pembangkang. Di atas kertas, Anwar sepatutnya menguasai 2/3 Dewan Negara. Bagaimanapun, tidak seperti ahli Dewan Rakyat yang dipilih mengikut penggal setiap 5 tahun, pelantikan senator dan tempoh tamat perkhidmatannya berlaku sepanjang tahun. Ini bermakna jumlah yang berpihak kepada Anwar akan berubah dari semasa ke semasa, sambil menyediakan gabungan dan parti bersekutu dalam membuat tuntutan mengenai perkara perundangan dan komposisi Dewan Negara itu sendiri. Daripada 35 senator di pihak kerajaan, 23 daripada parti BN dan 6 daripada gabungan Parti Sarawak, GPS, manakala Pakatan Harapan, PH, yang diketuai Anwar hanya mempunyai 5 orang senator. Sebahagian besar ahli Dewan Negara BN dilantik semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, justru kesetiaan mereka kepada Anwar masih belum terbukti. Menjelang Februari apabila Dewan Negara bersidang semula, Anwar dijangka bersungguh-sungguh mencari kata sepakat di kalangan rakan gabungan untuk memastikan rang undang-undang kerajaan diluluskan sepenuhnya, termasuk rang undang-undang perbekalan 2023. Menurut penganalisis politik Wo Chang 11. Kesukaran atau cabaran yang mungkin dihadapi Anwar bukanlah khusus kepada Dewan Negara. Akarnya adalah dalam sifat kerajaan gabungan pasca pilihan raya. Bagaimana untuk mencapai kata sepakat dan menangani perbezaan di kalangan rakan gabungan yang mana mereka semua masing-masing akan bersaing pada pilihan raya akan datang? Mesti ada kata sepakat antara 3 blok utama dalam kerajaan campuran PH, BN dan GPS, yang semuanya mempunyai senator, sebelum meletakkan dasar utama kerajaan kepada Dewan yang biasanya bermula di Dewan Rakyat. Tanpa konsensus seperti itu, kerajaan campuran tidak akan memperoleh majoriti selamat untuk meluluskan agenda perundangannya. Oleh itu, jika blok utama mencapai kata sepakat, ia akan mengarahkan senatornya untuk mengundi sewajarnya dan tidak timbul isu kerajaan hari ini mendapatkan sokongan daripada minoriti senator sahaja di Dewan Negara, katanya. Wo berkhidmat sebagai penyelidik bersekutu di Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Mampan, SDSN Asia, Universiti Sunway. Tidak seperti ahli parlimen, senator tidak tertakluk kepada undang-undang anti-lompat parti yang diperuntukkan Perlembagaan Persekutuan, sekaligus menyukarkan parti untuk mengenakan tindakan disiplin. Baik parti maupun Perdana Menteri tidak boleh memaksa seorang senator berundur. Senator hanya boleh berundur atas kerelaan mereka sendiri atau menunggu tempoh khidmat mereka tamat. Menurut Perlembagaan Persekutuan, terdapat 70 ahli Dewan Negara, dengan 26 lantikan oleh Dewan Undangan Negeri, dan walaupun terdapat 19 kekosongan pada masa ini, Anwar hanya boleh mengisi 12 kekosongan, paling banyak pada Februari, kerana bakinya akan diisi daripada Dan Kedah, Perak, Pulau Pinang dan Selangor akan mengisi 2 kekosongan setiap satu manakala Terengganu boleh mengisi 1 keanggotaan. Beberapa senator dari negeri-negeri ini meletak jawatan sebelum pilihan raya 19 November lalu lepas untuk menjadi calon ahli parlimen. Wo berkata memandangkan perjanjian antara PH dan gabungannya tidak menyentuh mengenai pelantikan senator, Anwar secara teknikal boleh meningkatkan bilangan senator mereka maksimum seramai 20 orang di Dewan Negara, dengan itu masih memerlukan bantuan sekutu untuk meluluskan rang undang-undang. Tanpa sokongan rakan gabungannya, khususnya BN, PH tidak boleh memperoleh majoriti dalam Dewan, katanya. Sekiranya Dewan Negara membatalkan rang undang-undang biasa, Wo berkata,
ia hanya boleh melambatkan kelulusan undang-undang yang dicadangkan. Ini kerana undang-undang membenarkan Yang di-Pertuan Agong memberikan perkenan diraja untuk rang undang-undang, sekiranya ia dikalahkan 2 kali di Dewan Negara kecuali rang undang-undang pindaan perlembagaan yang memerlukan majoriti 2/3, tambah WO. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Malaya, Awang Azman Awang Pawi berkata Anwar perlu berhati-hati dengan pelantikan senator baru kerana pesaingnya terus memperkatakan tentang kaum dan agama. Bagi mengelak persepsi negatif terhadap DAP, formula yang diguna pakai kerajaan dalam pengagihan portfolio kabinet perlu dijadikan rujukan dalam menggubal komposisi Dewan Negara. Adalah penting Perdana Menteri perlu lebih peka mengenai isu ini kerana Kelantan, Kedah dan Terengganu akan mengadakan pilihan raya negeri beberapa bulan lagi sebelum Ramadan. Jadi, Perikatan Nasional, PN, mungkin sekali lagi memainkan isu kaum dan agama serta penglibatan DAP dalam kerajaan sehingga menjadi isu besar, katanya. Pada masa ini, hanya ada seorang senator DAP di Dewan Negara. DAP diberi 4 jawatan menteri dalam Kabinet Anwar walaupun parti itu memenangi 40 kerusi parlimen daripada 82 yang dimenangi PH. Anwar kemudiannya melantik 6 timbalan menteri daripada DAP. Terengganu, Kelantan, Pahang dan Sabah. Negeri-negeri yang dua-dua langsung tidak ada zon bebas. Parti Amanah Kawasan Hang Tuah Jaya melancarkan kempen memungut derma untuk dana pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Sudilah kiranya menghulurkan derma untuk kami membantu kempen di ke-6 negeri tersebut.